di syurga itu menjadi peluh. Makanan kita menjadi peluh, peluh kita wangi. Tak ke bila air di syurga besok. Bab lain. Ini bukan syurga lagi, nanti dulu. Kemudian banyak orang suka menggunakan susuk. Susuk cantik ke, suara ke, ialah muda-muda sukalah. Nanti dah tua besok, sibuk-sibuk nak mengeluarkan susuk, susuk tak ada keluar. Ini masalah. Ataupun dia menggunakan khidmat jin. Orang dia hebat, orang takut dia dan sebagainya, cakap dia orang dengar. Nanti payah. Itulah pesan tu. Bagaimana nak buat? Akhirnya jin dia itu akan beralih pada anaknya. Anaknya beralih anak sampai kiamat lah. Ini yang bimbang. Ialah orang perempuan dia nak cantik, orang lelaki nak pengaruh, orang main bola nak tenang bola kuat, penyanyi nak sedap suara, macam-macam. Saya tengok satu orang yang pandai, yang bernama buat susuk ni, sampai ke Switzerland dia pergi, orang putih ambil. Hebat tu. Di Switzerland pun orang putih pun pakai susuk. Susun zaman Firaun dah ada. Satu orang tua umurnya 100 tahun, macam 25 tahun umurnya. Cantik sungguh. Tuan-tuan rendah. Satu orang intai dia. Buat apa ni? Cantik sangat. Rupanya jin masuk dalam badan dia. Bentuk binatang. Bila keluar, nampak tua. Orang bunuh binatang tu, langsung tumbang dan mati. Zaman moden dia tak dah pakai susuk ni, pakai botok lah. Botok ke benda tu. Macam orang sekarang dia nak tahu. Dia kalau kita baca sejarah jin, waktu dia kena cipta, jadi dia jin tu, jan tu, orang tak datang, kau minta lah pengendak. Dia yang pertama nak minta supaya orang tak nampak dia. Dia minta tu. Yang kedua, kalau masuk dalam air hilang. Yang ketiga, kalau tua dia jadi muda balik pula. Itu minta Tuhan makbulkan doa dia. Mana perempuan yang muda, yang tu yang muda tu adik-adik jin tu. Habis tu balik. Dalam kubur. Bila kita meninggal, kan saya sebutkan dalam ceramah yang lepas, bila kita meninggal dunia tu, mati je, terletak di atas katil itu, terdengarlah suara dari langit, wahai anak Adam, engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau. Wahai anak Adam, dulu engkau mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sekarang mana tenagamu? Bangun, dia kata. Dulu engkau menyombong di atas muka bumi ini, di mana pengaruh engkau sekarang? Wahai anak Adam, sekarang engkau akan berangkat di tempat yang sangat jauh. Apakah persiapan yang telah engkau siapkan untuk keberangkatan itu? Macam-macam terpelak dia. Sampai orang mandikan dia, semayangkan dia, kapan dia sampai kubur. Jenazah ni pula berkata, mana aku bawa, ke mana aku bawa? Yang dengar binatang-binatangnya, jin pun tak dengar, orang pun tak dengar. Kalau dia bercakap tu kita dengar, terempaskan dia. Jadi masuk dalam kubur. Bayangkan, masuk dalam kubur ni, kalau kita hidup kita akan masuknya, takkan tak masuk, takut. Pasal dulu yang kita kan sayu masa itu, kubur berair pula, macam rendam lah orang dalam air. Masuk dalam air, dalam kubur tu, tutup papan, tanah lagi, dipijak-pijak orang lagi, tinggal. Gelap gelap, gelap kubur itu sendiri. Malam gelap, 2 kali gelap. Amalan tak ada, gelap lagi. Sekejap lagi malaikat akan datang, akan menyoal soalan-soalan. Berani agak-agak. Kita pergi interview pun takut. Pergi interview pun takut. Ini pula disoal oleh malaikat.
Mungkar dan nakir menyoal soalan-soalan. Yang paling menyayat hati ialah setelah kita masuk dalam alam kubur itu, Allah hantarkan nyawa kita, ruh hantar balik ke dalam kubur itu. Kita ketika itu berada antara hidup dan mati. Kita berada antara hidup dan mati. Bukan hidup untuk balik rumah, untuk menjawab soalan. Dihantarkan roh kita ke dalam jasad semata-mata untuk kita menjawab soalan. Kalau hidup sungguh, balik kita ke rumah. Kita celik balik mata. Celik mata. Bila celik mata, tengok kain putih. Dah mati aku pun. Baru pasal meleleh air mata. Meleleh air mata waktu tersedar yang telah pun meninggal dunia. Waktu kita meninggal tak sedar. Macam tidur. Kan? Tidur habis. Nanti dalam kubur tersedar. Menunggu soalan dan menunggu balasan. Ditanya ma rabbuka, ma dinuka, ma ikhwanuka, ma qiblatuka, ma imamuka. Semua soalan. Walaupun soalan dah bocor, soalan jawapan tak boleh buat juga. Yang menjawab amalan kita. Amalan dekat kepala ada, kaki ada, kanan ada, kaki ada. Menunggu untuk menjawab soalan. Kalau tak dapat jawab, akan dipukul, akan diseksa oleh malaikat dalam alam. Kerana pukulan dia tu memang kalau kena terperosok ke bumi itu, pukulan malaikat itu yang amat takut. Terus kita sentiasa minta doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, fitnahnya, dan daripada azab api neraka. Hari-hari minta. Hari-hari minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur, fitnah kubur, dan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita dan dielakkan daripada azab kubur itu. Jangan harap sangat orang nak doa ni. Orang doa yang harap sangat, kita lah yang doa sendiri. Jangan harapkan orang nak kenduri besok mati, orang kenduri malam tu. Jangan harap. Orang kenduri ni kerana tradisi aja. Orang datang itu pun belum tahu doakan kita. Yang difikirkannya apa lauk hari tu. Dia terfikir kat orang dalam kubur tu. Dia sayu tak rasa hati tengok orang mati tu, tak. Kalau lauk tak sedap, bising dia. Tidak difikirkannya apakah patut dibuat atau sumbangan kita kepada sahabat yang telah meninggal dunia itu. Malam pertama merupakan soalan yang paling berat sekali sebenarnya. Itu adalah ulama berpendapat sembahyang sunat hadiah itu. Walaupun pendapat tidak kuat, tapi adalah ulama yang berpendapat sedemikian. Begitu je. Memanglah tak ada hadis sebagainya, tapi bila ulama kata ada tu, kita boleh pakailah. Ulama ni maknanya ada sandaran-sandaran yang dibuat yang kita tak jumpa kadang-kadang. Gitu. Maka di sini duduklah dalam apa kata, kalau sekiranya dapat jawab soalan, numu naumatal arus, tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin baru. Dan dibuka pintu syurga, nampaklah saujana mata mandang. Syurga tak masuk lagi, belum start. Nak masuk syurga nanti timbang dulu baru boleh masuk. Itulah sebabnya Nabi pesan supaya kita ni rajin-rajin mengingatkan mati. Rajin-rajin ingatkan mati. Sabdanya aktiru min dzikri hadzal lazat, perbanyakkanlah menyebut sesuatu yang memotongkan kelazatan, yakni mati. Aktiru min dzikril maut fa innahu yuhsud dunub, banyak kalau ingatkan mati kerana ia menghapuskan segala dosa. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah mati itu sebagai pengajaran.
Tengok